membincangkan mengenai wajar untuk kita ni mengasihani orang kelainan upaya. Bersama kita di talian iaitu Yang Mulia Puan Hajar Rogaya binti Haji Abdullah, Pegawai Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar Puan hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Puan. Ya, jadi Puan, ya, kita berbicara mengenai dengan untuk mengasihi ya orang kelainan upaya. Jadi sebagai mukadimah ni Puan, ya, mungkin Puan boleh menghuraikan ni sedikit mengenai dengan tajuk yang akan kita bincangkan pada pagi ini adalah wajar untuk mengasihi orang kelainan upaya. Silakan ya. Puan. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan program yang sangat bermanfaat ini. Iaitu sisi pengkongsian maklumat yang berguna. Jadi sebelum saya menghuraikan adalah wajar untuk mengasihi orang kelainan upaya. Lebih baik saya memberi sedikit makna tajuk yang akan disampaikan pada hari ini. Jadi apabila kita membincangkan pasal wajar, ia bererti memang begitu sebagaimana yang sepatutnya munasabah dari kemusliman. Maka wajar juga bersanonim dengan sebagian daripada norma kehidupan. Manakala mengasihi terbit dari perkataan kasih, berarti perasaan sayang, berbaik-baik, bersahabat. Jadi mengasihi ini bersanonim dengan belas kasihan, timbang rasa dan beri perhatian. Manakala takrif orang kurang upaya mengikut perintah orang kurang upaya 2021, termasuk seseorang yang mempunyai kecacatan jangka panjang, tingkah laku, komunikasi, perkembangan, fizikal, mental, intelektual atau ceria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat sepenuhnya dan keberkesanan penyertaannya dalam masyarakat. Bila di antara takrif orang kelainan upaya. Jadi kalau kita ni membincangkan mengenai mengasihi orang kelainan upaya ni, ia memang sinonim dengan sambutan Hari Antarabangsa OKU. Sambutan ini diadakan berdasarkan dengan rasa sayang dan kasih kepada OKU. Jadi ia disambut setiap 3 Disember di seluruh dunia tu. Jadi jadi dalam moderasi perasaan kasih kepada OKU ini, negara Brunei tidak kecuali dia merayakan sambutan Hari Antarabangsa OKU-nya. Ia bermula secara ia dibuat secara maya bermula seawal 2 Disember dengan tema kepimpinan dan pernyataan OKU ke arah fasa COVID-19 yang inklusif, boleh diakses dan manfaat. Jadi majlis tersebut diadakan dengan majlis kalbun salim, tahlil, doa selamat dan doa selamat terhindar dari COVID-19. Manakala pada 3 Desember juga diadakan majlis sambutan Hari Orang Kelainan Upaya, anjuran majlis MKOKU dan juga Jabatan Pembangunan Masyarakat. Jadi majlis ini diawali dengan surah Yasin, tahlil dan doa selamat. Dan juga ada ceramah berjudul beberapa isu mengenai ibadah OKU yang disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Radin Haji Haki. Jadi ia sebuah ceramah yang sangat bermanfaat bagi OKU dan penjaga mereka. Ia macam untuk menyelami dengan ibadah untuk OKU dan minta maaf dan seterusnya. Pada 6 Desember diadakan Asian Disability Forum. Di antara saranannya melalui dengan Asian Disability Forum ini ialah access to digital and assistive technologies has to be easier, need to be personalized according to individual needs, it must be affordable. Dan di antara tadi itu challenges-nya, recommendation-nya, representation of person with disability at the national level to inform decision making. Itulah di antara program-program yang dilaksanakan demi kasih kepada orang kelainan upaya. Alhamdulillah.
Baik Puan, untuk selanjutnya pada setiap 3 November telah pun kita ni ketahui di seluruh dunia meraikan akan sambutan bagi orang kelainan upaya ini, dan tema untuk pada tahun ini ialah tadi Puan ada mengongsikan, namun bagi dalam bahasa Inggerisnya itu leadership and participation of person with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world. Jadi mungkin je Puan, kami serahkan kepada Puan untuk membincangkan lebih lanjut, menjelaskan lebih lanjut mengapakah kita ni wajar untuk mengasihani bagi mereka yang kelainan upaya ini. Ya, yes. Sebagai umat manusia, kita ni wajarlah mengasihi orang kurang upayanya, sebab orang ni sebahagian daripada ahli masyarakat kita ni yang ada di dalam kehidupan harian kita ni. Ya, jadi macam kalau sekiranya kalau tadi macam setiap Muslim itu pasti bersetuju rahmat harus meliputi arti mengasihi, menyantuni dan berlaku ihsan kepada OKU, kerana dia adalah perkataan yang mempunyai akar yang sama dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman yang berarti pengasih, Ar-Rahim yang penyayang, yang darinya lahir perbuatan Allah Ta'ala menyantuni dan berlaku ihsan kepada semua ciptaannya. Jadi, mukadimahnya kita semesti wajar untuk mengasihi OKU kerana mereka adalah ihsan istimewa yang diciptakan Allah melalui ujiannya, mengalami ketidaksempurnaan fizikal dan mental yang mereka alami. Golongan OKU ini amanat Allah kepada tani supaya tani menyantuni, menjaga mereka dengan baik. Itulah di antaranya mesti wajar untuk mengasihi OKU ini. Keduanya ialah mengasihi OKU kerana ketidaksempurnaan pada OKU ini bukanlah satu azab, tapi setiap ihsan yang lahir di dunia ini suci dari dosa sendiri dan tidak memikul dosa sesiapa pun, termasuk kedua ibu bapanya. Ketidaksempurnaan itu hanyalah satu ujian daripada Allah Ta'ala, sebagaimana kesempurnaan fizikal dan segala nikmat di dunia ini juga adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Kemudian, kita mesti wajar untuk mengasihi OKU kerana kemuliaan manusia di sisi Allah Ta'ala bukan terletak kepada fizikalnya, tapi kepada takwanya. Jadi, bayangkanlah kalau sekiranya kita ini sendiri yang mengalami kecacatan yang telah mereka alami, sudah tentunya kehidupan ini jauh berbeza. Kalau dulunya kita itu macam sempurna, tiba-tiba macam sekiranya terjadi kemalangan, memang terjadi sesuatu kecacatan, sudah tentu macam penghidupan seseorang individu itu berubah secara totalnya. Kalau dulu ia mendapat berdikari dan setelah mengalami kecacatan itu ia terpaksa bergantung. Jadi bayangkanlah macam mana yang dialami oleh orang kelainan upaya itu kan. Ya. Dan seterusnya, Puannya tadi telah pun kita mengetahui bersama kenapa semestinya kita wajar untuk mengasihi orang kelainan upaya. Dan seterusnya Puan, apakah di antara cabaran yang dihadapi oleh orang kurang upaya dan bagaimana untuk mengatasinya? Sebenarnya sebagai manusia tadi tidak luput daripada mengalami cabaran, apatah lagi kalau mereka yang bergelar orang kelainan upaya, sebenarnya banyak cabaran yang dihadapi oleh OKU ini. Ianya bermula sejak mereka lahir saja hinggalah ke alam dewasa. Jadi cabaran ini berbeza-beza mengikut kecacatan yang mereka alami. Antaranya apabila seorang itu mengalami kecacatan fizikal, kena hilang fungsi sebahagian atau seluruh tubuh seperti keupayaan untuk berjalan atau kudung dan terbatas untuk membuat beberapa pergerakan. Jadi jika ini terjadi, mereka segelintir daripada mereka ini masih lagi berpeluang menerus penghidupan seperti insan biasa dengan alat-alat bantu seperti kursi roda, tangan palsu dan kaki palsu. Walaupun mengalami kecacatan fizikal, peluang bagi mereka untuk dapatkan macam kadang-kadang pendidikan yang tinggi dan pekerjaan sekolah biru terbuka luas. Kalau sekiranya macam di seorang itu macam mendapat pendidikan, mendapat ijazah. Jadi walaupun dia macam berkursi roda, mempunyai tangan palsu, jadi
masih ada peluang untuk untuk perseorangan ini mendapatkan pekerjaan, untuk sarjana dan sebagainya. Manakala bagi macam cabaran bagi OKU pertumbuhan seperti autism, sindrom Down memerlukan pengawasan dan penjagaan, diberikan latihan dan pendidikan yang bersesuaian. Segelintir OKU autistik adalah ada yang percaya memasuki sistem persekolahan kanak-kanak macam pelajar-pelajar yang normal lah, sehingga ada yang memperoleh ijazah dalam bidang IT. Tapi macam senarionya apabila berijazah mempunyai macam degree bagian IT ni, macam peluang untuk mendapatkan pekerjaan pun sangat minima. Jadi itulah di antara cabaran perseorangan. Jadi kalau keadaan itu macam terjadi, saya sarankanlah macam diorang ni lebih baik menceburi bidang inilah perniagaan. Banyaklah macam diorang macam boleh mengajar IT dan sebagainya. Manakala bagi cabaran yang buta, segelintirnya mengalami kesukaran untuk mendapatkan alat bantu Braille, accessibility talkback di komputer. Bagi yang mengalami mild blindness pula, segelintirnya ada yang berjaya juga berjaya ke Menara Gading, mendapat degree, namun kadang-kadang peluang pekerjaan juga terbatas kerana segelintir majikan merasa was-was untuk mengambil mereka bekerja. Inilah sebagai salah satu jadi cabaran bagi OKU yang buta atau penglihatan. Segelintirnya pula perlu dipahami tidak semua kecacatan itu nampak mata petanya. Mungkin ia terlindung oleh pakaian atau tidak zahir pada tubuh luar manusia kerana melibatkan anggota dalam tubuh manusia. Macam sekiranya kalau orang itu ia macam sakit buah pinggang kan, satu buah pinggangnya kena operasi, jadi tinggal satu dia nampak kan. Jadi itulah salah satu daripadanya. Tapi segelintirnya pula ada yang yang ni macam mengalami mengalami tekanan mental dan psikologi yang tidak dapat dilihat oleh mata tetanya, tapi mereka mengalami macam manulah mengalami gangguan psikologi, tekanan jiwa. Jadi petani ini kadang-kadang gagal menganggapi ini adalah satu menganggapi ini dengan baik. Macam petani ini dia tahu yang ni macam kadang-kadang kawan tani sendiri yang mengalami macam tekanan jiwa, perlukan macam perkhidmatan psikologis. Jadi dia mesti ditangani sebaiknya dengan baik, boleh menyebutkan macam itu, lihat sebaik yang memerlukan bantuan. So, tani ini macam dia normal, macam biasa. Dan tani pun kadang-kadang melayan dia macam orang normal dan macam orang biasa. Tapi cabarannya ialah ini sepatutnya macam menerima rawatan, macam menerima rawatan, macam dari psikiatris dan sebagainya. Jadi macam jangan tani anggap kadang-kadang ada segelintir orang, macam kalau orang itu weird kan, macam lain misalnya, dia menyerta di pusingnya, tangannya itu dia disiring telinga itu, barangkali ini separuh dia. Tapi sebenarnya petani tidak boleh menganggap OKU yang mengalami tekanan jiwa ataupun mengalami sakit mental ini cemat tu kan. Itulah daripada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh OKU ni kan. Baik, Puan, sebenarnya ingin lagi kami tanyakan lebih lanjut mengenai dengan tajuk kita pada hari ini. Namun masa itu tidak mencukupi untuk kami bertanyakan lebih lanjut. Bagi sebelum kita menutup tirai, mungkin beri saran daripada pihak Puan kepada petani selaku mereka yang sihat walafiat ini dalam sama-sama kita menjalani ataupun menangani kemaslahatan pihak OKU dalam dunia cyber yang serba mencabar pada ketika ini. Ya, sebenarnya kan macam segelintir daripada OKU ni kan, especially dalam masa COVID ni, orang memerlukan macam alat-alat kan assisted technology, macam kadang-kadang macam komputer, paling-paling pun macam mobile kan. So diorang ni macam macam boleh macam berinteraksi
dengan kawan-kawan dan kan macam dibagikan dengan kos yang murah, macam durang terbalilah macam itu. Jadi kalau dalam cyber ni kan macam-macam tu dilihat dari alat IT ni, jadi macam ada pengawasan lah. Dari pengawasan dari penjaganya, penyedia penjagaan. Jadi sebenarnya penyedia penjagaan OKU ni sama OKU ni macam sangat berhubung kait. Ya, kedua-duanya mesti macam dalam keadaan sihat. Jadi penyedia penjagaan ini ia membantu orang kurang upaya ni. Jadi salah satu daripada saranan saya, jadi penyedia penjagaan ini juga mesti peka dengan maklumat yang ada untuk membantulah OKU ni lah. Itulah di antara salah satu daripada saranan saya. Ya, baik. Terima kasih, Puan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Ajar Rogayah binti Haji Abdullah, iaitu Pegawai Pembangunan Masyarakat, yang telah pun kita mendengarkannya mengenai dengan mengasihi orang kelainan upaya. Ya. Pun terima kasih Puan, dan insya-Allah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali.